wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab penawar bagi hati, muka surat 91. Kitab penawar bagi hati, muka surat 91, baris yang kedua daripada bawah. Baris yang kedua daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya orang yang mengenal Allah tiada kasih ia orang mengenal Allah melainkan akan Allah Ta'ala, melainkan hanya kasih akan Allah Ta'ala jua. Maka jika kasih ia orang yang mengenal Allah Ta'ala akan yang lainnya, yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sebab kasihnya, dengan sebab kasihnya, kasih yang lain tu akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana terkadang kasih oleh orang yang kasih akan anak bagi kekasihnya dan keluarga kekasihnya. Kerana terkadang kasih, ini perumpamaan, kasih oleh orang yang kasih akan anak bagi kekasihnya dan keluarga kekasihnya. Kenapa dikasih akan anak bagi kekasihnya? Kerana dikasih akan kekasihnya, anak tu dikasih oleh kekasihnya, dia pun kasih akan anak. Jadi kasih akan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tu? Kerana seseorang tu dikasihi oleh Allah, dikasih akan Allah, maka dia akan kasih kepada orang yang Tuhan kasih. Dikasih akan kekasihnya, kekasihnya kasih akan anak dia dan keluarganya, maka dia pun kasih jugalah akan anak kepada kekasihnya, dan juga dikasih pada keluarga bagi kekasihnya, kerana dikasih akan kekasih dia. Kasih akan anak bagi kekasihnya dan keluarga kekasihnya dan hamba bagi kekasihnya. Oh, banyak ni. Dan segala yang terbangsa kepada kekasihnya. Dan ketahui olehmu bahawasanya orang yang mengenal Allah Ta'ala
dia kalau dalam kitab tasawuf ni, kalau dalam kitab tasawuf haqiqah, Hikam, Ad-Durrun Nafis contohnya, Al-Manhalus Safi contohnya, sebut mengenal Allah adalah makrifah khasah, makrifah yang sebenar-benarnya, makrifah maqam hakiki. Adapun kalau dalam kitab tasawuf, tasawuf syariat, tasawuf syariat menyebut macam di sini, orang yang mengenal akan Allah, kita kena tengok tempat. Dan terkadang kita boleh hurai dengan dua jalan. Yang pertama, kita hurai makrifah mengenal Allah, makrifah fardu ain. Dan kita pergi hurai pula kepada makrifah khassah, makrifah aulia. Kalau makrifah dalam tauhid sifat 20, waktu makrifah fardu ain lah, tu makrifah pegangan lah tunya. Di sini kita pun sekarang sangat-sangat kena amati, dan saya sentiasa memperingatkan, makrifah ada dua. Makrifah ada dua. Tauhid pun ada dua, tapi kita fokus pada makrifah. Satunya dipanggil makrifah ammah, makrifah hak fardu ain, tu permulaan agama mengenal Allah. Tu. Itu makrifah i'tiqadi, makrifah pegangan dia panggil. Makrifah dengan dalil, dengan burhan, dengan dalil. Dalil ayat Al-Quran ataupun dalil akal. Itu permulaan agama. Satu laginya makrifah khassah, makrifah yang khususi, makrifah yang ditaksiskan dengan nur. Makrifah khassah ini makrifah kemuncak agama, makrifah aulia, makrifah para sahabat radhiyallahu anhum. Antara dua makrifah ni, Allah lah, jauh sangat-sangat. Makrifah permulaan agama untuk sah iman, dengan makrifah kemuncak agama, iman yang kamil. Permulaan dengan kemuncak ada ni. Hak permulaan agama ni makrifah ammah ni umum untuk semua orang. Makrifah khassah ni yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Permulaan agama dengan kemuncak agama. Antara dua makrifah ni medan lain-lain. Pada medan tu kita sebut medan lain-lain, bicara lain-lain, ilmu lain-lain. Ada ni kitab lain-lain, medan lain-lain, ilmu lain-lain. Karuk-maruknya sekarang dicampur aduk antara dua tu, punah gana. Ini banyak ni yang campur aduk sekarang ni, agak meluah. Ajaran yang dikatakan kami tidak akan pisahkan tasawuf dengan tauhid, dia kata. Tasawuf apa? Tasawuf tak pernah berganti? Tidak. Tasawuf haqiqah. Tauhid apa? Tauhid pegangan. Dia tak berpisahkan antara tasawuf haqiqah, makrifah khassah, dengan tasawuf, dengan tauhid fardu ain, hak makrifah ammah. Kami tidak akan pisahkan. Karuk-maruk, sesak gitu. Dan ada satu golongan dipanggil puak dia, puak tauhid sufi dia panggil.
Tauhid sufi dia panggil. Tauhid sufi yang sebenar ada. Tapi ni tak ni. Ni tauhid sufi yang terpesong. Tauhid sufi sebenar ada. Mana? Makrifah khasah tu lah. Tauhid aulia tu lah. Dia panggil tauhid sufi. Sampai makom hakiki. Memang saya peringat semua dan jumpa semua-semua bawakan seumpama ni, dan jumpa semua-semua orang yang salah pengajian walaupun sudah diperingatkan. Dan kita hikam, matan hikam, matan hikam Ibn Ata'illah Sakandari tu, waktu jelas syattana baina man yastadillu bihi wa baina man yastadillu alaih. Jauh perbezaan antara mereka yang mengenal Allah dengan Allah dan mereka mengenal Allah dengan dalil makhluk Allah. Jauh perbezaan, syaitan dalam mana ba'udah, jauh perbezaan antara orang yang mengenal Allah dengan Allah. Siapa ni? Makrifah khasah aulia. Mengenal Allah dengan Allah. Dengan mereka yang mengenal Allah berdalilkan barang milik Allah. Itu bukan kenal sungguh. Contoh kalau kita nak kenal orang tengok kereta, nak kenal orang tengok rumah, nak kenal orang tengok baju kain dia, tengok orang dia tu lah. Dia buat bandingan ni. Saya kenal dia. Kenal macam mana? Hari-hari tengok kereta lalu dah depan rumah saya. Dah driver kereta awak tengok dah? Tak pernah tengok. Tapi dia ngaku dia kenal. Nama orang tu gini. Duduk rumah mana-mana. Orang tu anak siapa? Dia tahu. Dia kenal. Tapi pernah tengok tak orang tu sebenar? Tak pernah tengok. Cuma biasa tengok kereta dia keluar masuk. Kereta kenal, nombor kereta kenal, rumah pun kenal. Kenal tu. Tapi kenal kita. Boleh ngaku kenal lah. Hak kenal sungguhnya, tengok tuang tu hak kenal sungguh. Sekarang kita mengenal Allah, dalil apa? Dalil barang milik Allah. Dalil langit, dalil bumi. Itu macam tadi lah. Nak kenal orang, tengok barang milik dia, kereta, rumah. Tapi itu dipanggil mengenal Allah. Hak fardu ain berdalilkan makhluk Allah. Adapun hak makrifah aulia, mereka mengenal Allah dengan Allah. Araftu rabbi bi rabbi, laula rabbi ma araftu rabbi. Aku kenal akan Tuhanku dengan Tuhan aku tu sendiri. Sebab apa? Sebab basirah mereka sentiasa syuhud pandang akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni hak kenal sungguh-sungguh ti. Ni panggil makrifah maqam aulia. Kita kenal Allah dengan dalil barang milik Allah. Kenal lah fardu ain, itu kewajipan kita. Kita tak duduk tangga ni nak kenal duduk tangga tinggi. Tu bukan kamu nak lompat-lompat naik, atas pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tukang karung ini duduk atas. Ini pengajaran yang salah. Bukan yang salah. Kena hati-hati molek. Pengajaran ni dah TV ada, dah radio ada. Masjid besar-besar pun dapat tempat golongan yang seumpama ni. Masjid besar-besar pun dapat tempat golongan yang seumpama ni. Terkadang orang pengajian agama, wa imam ngaji pondok, wa imam ngaji universiti sekalipun, ada mereka yang terpesong bila berjumpa dengan golongan ni. Sebab dia gitu. Sebab pemahaman makrifah tauhid mereka tak kemas. Kalau kemas pahaman makrifah tauhid mereka fardu ain, tak akan terpesong. Dalam kitab tauhid sifat 20 makrifah permulaan agama. Dalam kitab tasawuf hakikah dan kitab hikam dan kitab adur nabi contohnya makrifah aulia. Ada.
Sekarang ni kita dan kita tasawuf syariah dipanggil benar berhati. Ni orang yang mengenal akal Allah. Dia kena tengok tepat nak hurah macam mana. Tengok tepat nak hurah macam mana. Dan juga nak hurah kita kena hurah dua makrifah tu. Ataupun paling kurang hurah makrifah syariat sudahlah. Pun tak apa dah. Sebab ini bukan tasawuf hakikat. Kena faham situ. Tasawuf ada dua. Satu dia panggil tasawuf syariah. Satu dia panggil tasawuf hakikat. Tasawuf syariah ni dia panggil tasawuf muamalah. Tasawuf hakikat ni dia panggil tasawuf mukasyafah. Tasawuf syariah ni kena mujahadah ni. Belah ilmu amal batin ni. Pelihara hati bersifat kecelaan, hiasi hati dengan sifat kepujian. Ini tasawuf syariah fardu ain. Kitab Penau Bagi Hati, kitab Minhajul Abidin, kitab Hidayatus Salikin, Sirrus Salikin, Ihya Ulumuddin. Tu tasawuf syariah dipanggil. Dipanggil tasawuf muamalah. Pada muamalah kita kalau peko ibadah, muamalah, munakahat, janayah, atau muamalah hukum peko, kira bicara hukum peko. Ini tasawuf muamalah, kira bicara hati. Sifat kecelaannya mana, sifat kepujiannya mana, atau tasawuf muamalah. Satu lagi ni tasawuf haqiqah. Dia panggil tasawuf mukasyafah, tasawuf ahli kashfi, tasawuf bicara bab maqam-maqam aulia. Tasawuf mana tu? Kita tasawuf hikam Ibn Athaillah Sakandari, hikam Ibn Ruslan, hikam Abi Madian, Adrun Nafih pun sama, Al-Manhalus Safi pun sama, Tanwilul Qulub pun sama, Kasbul Asrar pun sama. Itu bukan tasawuf fardu ain, itu tasawuf haqiqah. Nak belajar kita tasawuf tu, tasawuf haqiqah, yang pertama fardu ain kita biar mantap kemah molek ilmu amal. Jangan lompat-lompat. Jangan lompat-lompat. Minggu lepas saya sudah tekan berkaitan dengan alamat besar. Dia kasih akal Allah, bicara sekarang kasih akal Allah, sifat kepujian yang ke-8. Antara alamat yang besar kasih akal Allah ni mendahulukan yang disuruh atas yang disukai nafsu. Yang disuruh mana? Ilmu amal hak fardu ain. Kita suka mengaji tasawuf tinggi-tinggi, itu yang disukai oleh nafsu. Kena dahulukan hak Tuhan suruh. Ilmu amal hak fardu ain, tasawuf ni. Tasawuf lah ilmu dan amal hak paling nak kena mujahadah. Ilmu fardu ain tauhid simple saja. Faham, pegang, diam. Ilmu tasawuf ni faham molek, masuk molek, detail molek, halusi molek, lumak molek. 10 sifat kecelaan yang kita pandai berhati, dan 10 sifat kepujian yang kita pandai berhati. Kadang kena mujahadah hati ni berbalik-balik. Adapun mengaji tauhid fardu ain, kita pegang dah lah. Ke sekali pegang sekali dok, sekali pegang sekali dok. Sekali pegang Allah ada, sekali pegang Allah tak ada. Sekali pegang Allah kuasa, sekali pegang Allah lemah. Dak. Itu kata mudah je. Ada ni. Pegangan mudah je. Cuma nak you jadi kuat pegangan tu payah. Itu nak kena mujahadah. Tetapi bicara bab amal batin, tasawuf ni, hati ni, qalbun ni, qalbun, qalb. Kenapa panggil qalbun? Ditaqallu biha, kerana dia jenis berbalik-balik. Sekali dengan sifat kecelaan, sekali dengan sifat kepujian. Sebab itulah antara sifat kecelaan dan sifat kepujian kena lumak sungguh-sungguh. Kemudian nak mujahadah pada amal. Tu hak Tuhan suruh. Dok nak ngaji tasawuf hakikat tinggi-tinggi, tu nafsu kamu. Sebab nak cakap sedap, nak gong dengan orang. Kan pelik kadang-kadang kan. Orang ngaji fardu ni tenang je, senyap je.
Hak ngaji tinggi tasawuf hakikat tau. Kami belajar tasawuf hakikat. Kamu dipendah orang lain. Hening ni apa benda ni? Mabuk ke apa? Mabuk pi kuda bukan ni. Kalau orang yang sampai tahap sungguh ilmu amal fardu ainnya mantap, ilmu amal mantap, dia pun belajar tasawuf hakikah bagi diri dia. Dan guru yang benar-benar mursyid, atau kena kod lain pula tu. Mana guru yang benar-benar mursyid? Guru yang benar-benar mursyid. Orang mengaji tasawuf hakikah ni senyap dik tak bunyi pun. Senyap dik. Bertambah belajar, bertambah senyap, bertambah belajar, bertambah rendah diri. Ni bertambah belajar, bertambah gong, bertambah belajar, bertambah banyak cakap. Tu bukan wawa lagi. Dan kalau dah kita Ihya Ulumuddin, orang belajar pasal ni yang tercela pada syarak. Macam dia tu tercela pada syarak. Dia belajar ilmu halu-halu, ilmu tinggi-tinggi, ilmu sisir, tapi ilmu zahir-zahir tak belajar. Ini ilmu yang dicela pada orang yang belajar. Ilmu tu betul. Itu nak kita Ihya Ulumuddin Pak Imam Ghazali. Orang belajar ilmu ni akhirnya dia akan merasa lekeh, merasa komand, merasa kecil, merasa rendah. Barang aja mudah belajar. Ilmu syariat tu dia pandang kecil, pandang rendah. Siapa gini orang? Orang ke gini? Dok, kami hakikat. Kamu belajar budak-budak je. Mana ni? Ini sesat ni majalah kita dicela pada syarak Yang pertama kita ni ilmu amal fardu ain mantap. Guru yang mursyid, guru mursyid nak kenal macam mana pula. Dia mengaku dia mursyid lah. Murid yang taksub dia kata guru dia mursyid lah. Mana guru mursyid? Guru yang sebenar mana? Kena tahulah. Dia belajar kita hakikah tu dengan siapa guru dia. Kulit ke kulit tak dia belajar. Kita hikam syarah tak Pulau Manis kita jawi mengajar. Dia belajar dengan siapa? Kulit ke kulit ke dah? Awal ke akhir ke dah? Tanya molek. Susah juga nak tanya. Yang pertamanya kita tengok. Kita tahu hakikah ni umpama intan beliang. Dia letak di tempat mana? Situ dulu. Dia letak di tempat mana? Ni guru ni. Dia letak di tempat mana? Dia letak di tempat fardu ain tauhid, fardu ain fiqh, fardu tasawuf pun keluk-kelek. Dia ajar dah tasawuf hakikah di tempat sah. Dia bukan guru yang mursyid. Sebab dia tak kenal barang, tak tahu letak intan beliang tu di tempat mana. Tu je. Saya nak kira ke mana tempat saya pergi, saya akan mengajar kitab hikam tasawuf hakikah. Dan tempat tu tauhid ada ke tak? Biar. Fiqh fardu ada ke tak? Biar. Tak ada pun. Tasawuf fardu ain? Biar. Tak ada pun. Ini bukan guru mursyid. Tanda paling mudah kita nak tengok. Tu tanda paling mudah kita nak tengok. Tasawuf tinggi mana pun, tauhid nombor 1, fiqh nombor 2, tasawuf nombor 3. Kita letak nombor, tapi 3 tu kena belajar serentak. Cuma kita letak nombor. Di tempat-tempat yang kita dijemput, nak ngajar apa? Cek dulu tempat tu tauhid ada ke tak, fiqh ada ke tak. Cek tu dulu. Tasawuf ada ke tak. Allah tauhid tak ada. Dia tu kena mulakan ilmu tauhid di tempat tu. Dah kira tauhid tak ada, fiqh tak ada, tasawuf tak ada, dia ambil kita hikam. Itu bukan guru yang mursyid. Itu orang yang mengajar tanpa berguru sebenarnya. Tapi orang sekarang dibina tu dibina tinggi-tinggi. Kau sedap dengar cerita makam-makam, cerita ahwal, akhirnya terpesong. Dari beza antara apa bicara mengenal Allah dalam kitab Tauhid 10 dan mengenal Allah dan kitab hikam contohnya. Begian selagi merasai diri ada pilihan, selagi merasai diri ada tadbir, selagi merasai diri ada perbuatan. Rasa tak kita ada pilihan? Rasa tak kita yang memilih mari masjid? Rasa tak kita yang tadbir, yang susun atur?
nak mari pukul berapa, nak naik kereta mana, nak lalu jalan mana, tadbir susun atur. Rasa tak kita? Rasa. Gerak dia main masjid ladang ni kita yang buat. Rasa tak kita yang buat? Rasa. Belum ma'rifatullah. Dah kita hikam. Syarah tak aku ulama ni. Belum ma'rifatullah. Hok ajarkan karuknya. Tak ada ma'rifatullah. Mana iman dia tak sah lagi, sembahyang dia tak sah lagi sebab tak ada ma'rifatullah. Oh ni sesak barat. Kitab mana kata belum ma'rifatullah tu? Kitab separuh puluh. Kitab hikam Syarah tak aku ni. Belum ma'rifatullah, belum ma'rifah aulia. Pelik. Kita belum wali pelik. Dia perasan dia wali bang kali. Ini kata mabuk Belum ma'rifatullah mana apa? Kita duduk makam syariah, bukan makam haqiqah. Sebab apa? Sebab kita merasai pilihan kita, hakikatnya pilihan Allah. Kita merasai tadbir kita, hakikatnya tadbir Allah. Kita merasai perbuatan kita, hakikatnya perbuatan Allah. Kita merasai hak kita, walau hak Allah Ta'ala, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syirik maqam, bukan syirik syariat. Syariat tak salah. Tapi hak ajar karuk ni tak ada ma'rifatullah, tak sah iman, tak sah semayang. Sebab tak ada ma'rifatullah, syirik kepada Allah, neraka lagi. Maka kena hilangkan rasa aku memilih, kena hilangkan rasa aku tadbir, kena hilangkan rasa aku buat, hilangkan keakuan. Dia kata tunduk pada akidah Jabariyah sesat. Disuruh buat hilangkan. Ini banyak happy ni. Hilangkan keakuan. Kami mengaji hilangkan keakuan. Kamu belajar sesat. Hilang keakuan ni makam fana, makam aulia, bukan kamu buat. Jadi kita hikam kata belum ma'rifatullah, maknanya belum naik makam aulia. Apa masalah? Dia belum ma'rifatullah. Dan kita hikam syarat ulama ni diturun kepada makrifah tauhid sifat 20. Oh, tu sesak barat. Jadi kena faham molek. Kena atur molek. Kita wajib berpegang, kita memilih. Kita wajib berpegang, kita yang buat. Hakikinya la haula wala quwata illa billah. Kita bicara hakiki sebenar-benar, tapi bukan berarti kita sampai makam hakiki. Tapi orang mengajar salah ni, tengok dia mengajar tauhid, sebut sentiasa hakiki. Memang kita akan sebut hakiki. Kita wajib berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan yang hakikinya ianya adalah pilihan dan perbuatan Allah. Qada qada. Tu dah sebut hakiki semua. Kita hanya sebut hakiki yang sebenar-benar, tapi kita bukan sampai makam hakiki. Ni tak boleh nak beza antara hakikinya macam mana, majazinya macam mana. Kita sebut hakiki, tapi sampai masa Allah naikkan sampai makam hakiki, itu kurniaan Allah Ta'ala. Kita hanya mengajar kita tauhid, kita akan sebut hakiki majazi, hakiki majazi. Kita ada pilihan dan perbuatan hanya majazi pada zahir sahaja. Pada hakiki batinnya hak Tuhan belaka. Tapi bukan makna kita ni sampai makam hakiki. Mana tak reti sungguh-sungguh lah. Oh, mengajar tauhid sebut hakiki, tolak hakiki. Dia kata gitu. Tak reti sungguhlah golongan ni. Sebut hakiki. Kita mengajar tauhid mah kita sebut hakiki majazi, hakiki majazi. Tapi tolak makam hakiki. Siapa tolak? Siapa nak tolak makam hakiki? Tapi kalau mung makam hakiki memang tolak. Kalau hak mengaku makam hakiki tu beh je makam hakiki. Syariat pun tak lepas. Gong pun tak habis-habis lagi. Cakap besar pun tak habis-habis laginya. Cakap lebih. No alim lidah lagi no. Kita alim hati. Oh, cakap dia. Ni makam hakiki memang kita tolak.
Makan hakiki hak skema tu kita tolak lah. Nak tolak makan hakiki macam mana? Orang duk pondok ngaji kita ikan, kita adur napi, tolak makan hakiki macam mana? Jenis tak reti. Jenis tak reti. Kita akan sebut hakiki, tapi bukan berarti kita sampai makan hakiki. Tanya sebut saja. Itu masa mengajar kita tak sebab 20. Kalau mengajar kita tak sah hakikah pula sama juga. Maqam. Adakah kita bicara maqam kita? Tidak, itu ilmu. Tak sedap bicara maqam ahwal, wahdatul af'al, wahdatul asma', syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah. Cerita ilmu siapa maqam lah. Oh, kalau nak dakwa skema bolehlah dakwa. Dia cakap anda kan, saya dah di situ tu. Ada orang mengaku saya duduk maqam tajrid, dia kata. Kata bengong sungguhlah. Di awal kita hikam ada dua, satunya maqam tajrid, satunya maqam asbab. Di awal pembicaraan mata hikam. Maqam tajrid, maqam asbab. Maqam asbab ni kena buat asbab lah, asbabul ma'isyah, asbab kehidupan. Maqam tajrid ni tajrid, sunyi hati daripada amma siwallah, sunyi hati daripada selain daripada Allah. Itu maqam tajrid. Dia duduk maqam asbab. Orang tukar ceramah ni, dulu saya buat asbab, saya berniaga tak pernah berjaya, nego tu tak berjaya, nego ni tak berjaya. Kan ustaz-ustaz kan main berniaga juga kan. Akhirnya saya tak berniaga, saya mengajar saja, rezeki mari. Sebab apa? Sebab saya bukan maqam asbab, saya duduk maqam tajrid, kena-kena. Maqam tajrid dia. Sebab dia tak payah kerja, sebab dia mengajar je. Sebab dia kerja juga dulu, nega-nega tak hidup, tak berjaya. Tak berjaya dia nega, kena-kena disalah duduk. Dia bukan duduk maqam asbab, dia maqam tajrid. Tak payah kerja. Kalaulah tak payah kerja tu maqam tajrid, bini kita awal-awal lagi maqam tajrid. Bila bini kita kerja, mana? Dah tak perlu kerja, maqam tajrid. Ni saya biasa sebut lah. Siapa maqam tajrid? Tengok haji-haji kita pecing. Kerja tak haji kita pecing? Kerja tak haji? Tak kerja. Maqam tajrid sebab tak kerja. Kalau saya biasa contohnya, pak makan tajrid ni siapa dia kerja? Banduang, dia kerja. Makan minumnya sudah terjamin. Kata tajridnya, kata dia makan tajrid. Makan tajrid ni maqam aulia. Tajrid ni sunyi hati amma siwallah. Hati dia tidak ada selain dari Allah, hanya ada di hati ni Allah. Sama ada dia buat asbab ke, buat asbab ke, sama sahaja. Hati dia bersama dengan Allah Ta'ala. Kalau mereka tahu asbab pun, rezeki mereka akan sapa. Ada ni. Tapi kalau mereka buat asbab pun, hati mereka hanya bersama dengan Allah. Para anbiya ada kerja, ada asbab. Para sahabat ada kerja, ada asbab. Tapi mereka bukan maqam tajrid sebab mereka bekerja. Tidak. Adapun kita ni duduk maqam asbab. Sama ada kita suri rumah tidak bekerja, sama ada kita pecing tidak bekerja, sama ada kita banduang tidak bekerja, kita maqam asbab. Sebab apa? Sebab hati kita bergantung kepada asbab kehidupan. Hati kita kan duduk bergantung makan minum. Asbab kehidupan. Hati kita gantung macam mana? Tak ada makanan, tak ada minuman. Apa hati kita? Hati kita bergantung pada asbab. Itu dipanggil maqam asbab. Kerja tak kerja tempat lain. Orang rajin dia bekerja, orang malas tak bekerja, tapi dia tetap maqam asbab. Orang tak bekerja sebab mak ayah dia orang kaya, harta benda yang tinggal ni cukup dah, banyak dah, maka dia pun tak bekerja. Dia maqam asbab. Sebab hati dia bergantung kepada asbab. Hatinya bergantung pada asbab, bergantung kepada duit dalam akaun. Maqam asbab ada walaupun dia tak pernah kerja. Sebab mak ayah dia orang kaya, tinggal harta pusaka yang tak habis 7 keturunan. Kan dia kan kalau kaya kan tak habis 7 keturunan kan. Dia mengajar, dia tak kerja, dia maqam tajrid. Tu maqam aulia. Ni. Ada skema belaka ni.
merasakan ilmu tasawuf haqiqah yang sebenar. Jadi kita sini kita pergi pada dua. Orang yang mengenal Allah ni mengenal makrifah yang sebenar-benarnya. Makrifah maqam hakiki, mengenal Allah mengenal fardu ain. Dia dua makrifah kita boleh bicara di sini. Dan ketahui ilmu bahawasanya orang yang mengenal akan Allah, tiada kasih ia melainkan akan Allah Ta'ala. Orang yang mengenal Allah, yang makrifah khasah, tiada kasih ia melainkan akan Allah. Sebab apa? Sebab di hati mereka hanya ada Allah. Sikit pun di hati mereka bukan kasih kepada selain Allah. Selain Allah langsung tidak ada di hati mereka. Ini maqam fana. Bukan orang yang sampai maqam aulia ni, makrifah khasah ni, dia sampai naik kepada mahabbah khasah dipanggil. Mahabbah kasih akan Allah yang ditaksiskan dengan nur. Orang sampai tahap ni bukan kata kasih kepada selain Allah. Tanda ni bukan hanya kasih kepada Allah, selain daripada Allah tak ada di basirah mereka. Nak kasih kepada anak bini tidak ada di basirah mereka. Nak kasih pada harta benda tidak ada di basirah mereka. Tapi hidup mereka bersama anak bini, harta benda banyak di tangan mereka. Ni faham tak ni? Jadi macam mana nak kasih kepada selain Allah? Sebab selain Allah tidak ada di hati mereka. Adapun hak makrifah fardu ain ni, kita berpegang dengan akidah kita, semua yang ada bersama kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita kasih pada Allah dengan kita mendahulukan surah Allah, mengerjakan meninggalkan larangan. Tapi di hati kita masih lagi ada kasih pada selain Allah. Kita kasih selagi selain Allah mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Anak bini kita kasih, kalau anak bini kita ikut hukum Allah Subhanahu wa taala. Harta benda kita kasih, harta benda yang kita dapat cara halal, harta benda yang kita guna atas jalan halal. Tiba-tiba didapati harta yang terdapat itu bukan harta yang halal, serta-merta dia akan buang daripada diri dia. Sebab apa? Sebab dia sangat benci kepada harta yang mari daripada sumber yang haram. Buang macam mana tu ada cara lah pulaknya. Yang ngebuang kita membazir, letak di tempat-tempat yang selayaknya. Ni orang yang ada makrifah permulaan agama, tapi bergantung pada kuat tak kuat. Atau orang yang kasih pada keluarga walaupun keluarga dia langgar hukum Tuhan, tu kasih pada harta dia walaupun harta dapat cara haram. Tak ada makrifah pun agama, ada, tapi makrifah dia, iman dia, akidah dia sangat-sangat lemah. Kerana makrifah dia lemah, akidah iman dia lemah, dunia nafsu duduk di hadapan, agama ke belakang. Tapi berarti mereka tak ada makrifah, tak ada iman, tak ada akidah. Itu hati masing-masing lah. Tapi kenapa kasih akan anak isteri, walaupun anak isteri langgar hukum Tuhan, dia pun langgar hukum Tuhan, sekeluarga sama je. Kasih akan harta didapat cara haram, ada ni sayang pada harta, makrifah dia macam mana? Makrifah dia sangat-sangat lemah. Begitu jelah boleh tahu. Tapi kalau makrifah dia kuat, iman akidah dia kuat, dia hanya akan kasih pada anak bini yang taat akan Allah Subhanahu wa taala. Manapun ni di hatinya masih lagi ada kasih akan selain daripada Allah. Maka jika kasih akan yang lainnya, maka dengan sebab kasihnya, kasih seseorang akan Allah Ta'ala, dengan sebab kasihnya. Saya belajar ni 2 kali ni. Mula-mula tadi saya baca, maka dengan sebab kasihnya, kasih yang lain tau, akan Allah Ta'ala. Saya mengaji sekali laginya pula,
Maka dengan sebab kasihnya, kasih sesuatu Allah Ta'ala. Dia gitu. Tapi nak sedaknya, dengan sebab kasihnya, kasih akan Allah Ta'ala. Kasih akan yang lain daripada Allah dengan sebab dikasih akan Allah. Tapi kenapa kasih yang lain tu? Sebab yang lain tu dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu. Ya dah. Dah keluarga, anak isteri yang taat akan Allah, Allah kasih ke dah? Allah kasih. Kita kasihlah. Sebab Allah kasih. Selain daripada Allah, yang paling kita kasih siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau yang lain tu, yang lain. Maka jika kasih ia seorang akan yang lainnya, yang lain daripada Allah Ta'ala, termasuk Rasul. Kenapa kita kasih pada Rasul? Sebab Rasul lah yang dikasihi, yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab kasih akan Allah, maka kasih akan kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang paling besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni termasuk selain dari Allah tu, boleh faham? Hal ni jelas lah sesat. Tapi mari daripada punca yang sama lah. Punca tersah hakikah, salah pengajian, guru yang terpesong. Dia boleh ceramah, tapi orang ni sebelum diisytiharkan sesat, dia sudah bergerak dalam radio, dalam TV, di pejabat-pejabat kerajaan bertahun-tahun dah. Di masjid besar-besar orang jemput dia bertahun-tahun dah. Saya dengar sekali je, sesak dia ni. Dia buat program pada satu masjid. Di masjid tu ada ustaz baba daripada pondok. Dia menginap di masjid tu. Dia pun terdengar lah pengajaran, tapi tu program muslimat. Dia pun terdengar. Dia dengar, dia pun beritahu ke saya, karuk dia ajak. Dia mengajar dalam radio dan TV. Dia mengajar pejabat-pejabat kerajaan. Dia mengajar masjid-masjid utama. Tapi sekali dengar, tahu dah sesat. Saya sekali dengar, tahu dah sesat. Tapi macam mana orang kita ni sampai ke bertahun-tahun, akhir sekali bawah diisytiharkan sesat. Yang ikutnya orang malah, orang pecik-pecik. Yang paling ramai ikutnya masa tu cikgu-cikgu pecik. Apa paling ramai? Bukan nak kata ke cikgu ni, bukan. Kalau ikut dia tu ramai cikgu pecik. Pecik lain ada juga orang yang berharta ikut dia ni. Nak ikut agama lah ni. Dia banyak dah terpesong dia ni. Banyak dah. Pok mak kaya, syirik yang kaya Allah Ta'ala. Ibu penyayang, syirik yang penyayang Allah Ta'ala. Allah gila kata dia ni. Tapi orang ikut mulai-mulai ada. Akhir sekalinya antara hijab yang paling besar kita dengan Allah adalah Nabi SAW sendiri. Menyebabkan terhalang kita kepada Allah hanya pandang Nabi. Tu mula. Tu apa settle. Dia langgar dengan Nabi-Nabi. Barulah diisytiharkan sesat. Tapi dah ertinya kita ni sesat dia tu lama dah jelasnya. Yang dengar tu buta sangat dengar sekali tahu dah sesat. Dia mula diisytiharkan sesatnya, jadi viral, jadi kecoh, dikaitkan dengan nama Nabi. Orang pergi ziarah kubur Nabi SAW, di hati dia merasai kebesaran Nabi SAW, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu orang pemula. Orang yang tawaf ke Baitullah, dia melihat Baitullah Kaabah, dia merasakan Baitullah ni kuat ni, power ni. Tu power ada dalam tu. Tu memang sesat juga. Ni Baitullah ni, mana apa ni? Ada kuasa seolah-olahnya. Hebat Baitullah ni. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duduk di Madinah pun syirik, duduk Mekah pun syirik. Kan orang kan boleh rapat ke kubur Nabi tu kok. Ni dalam ni mana?
Kembang sekembang-kembangnya. Jadi seolah-olah Nabi ni Nabi syirik kepada Allah. Nabi lah menjadi penghalang terhijab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Barulah orang settle. Kan perasaan orang ni kan dengan Kaabah kan. Perasaan orang dengan kelambu Kaabah kan. Dengan kelambu, bukan Kaabah tu, dengan kelambu pun cukup dah. Perasaan. Perasaan. Seolah-olah Kaabah apa? Kaabah batu makhluk ada apa? Merasai kebesaran syirik kepada Allah. Pada ni. Sebab apa? Tu semua dipanggil selain daripada Allah. Termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil aghyar selain daripada Allah. Jadi dia pergi situ buat Nabi itulah. Barulah orang sedar warna dah tahulah walah sesak lama dah Orang tu pula bukan mengaji bidang agama pun. Orang pejabat agama telefon nak tanya dia, awak belajar dengan siapa? Dia belajar mereka. Dia bukan belajar agama. Saya belajar dengan Allah Ta'ala pukul 3 pagi. Tak dia jawab. Dia belajar Allah Ta'ala pukul 3 pagi. Dulu berkembang di Terengganu. Pengikut ramanya di kalangan muslimah. Pada muka. Dah reti sangat ni. Dah bukan. Salah terang-terang. Macam mana jadi buta sungguh lah. Pomak kaya syirik Allah maha kaya. Ibu penyayang syirik Allah yang maha penyayang, bukan ibu. Nak kata guna gitu. Tapi banyak lagi hak yajar tu sesat, salah. Dengar cukup dah sekali dengar je. Jadi kasih kepada Nabi sallam yang lain daripada Allah dengan sebab kasihnya akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sebab kasihnya sesak akan Allah. Bila dikasih akan Allah, yang paling Allah kasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun kasih akan Nabi kerana kasih akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buat bandingan lah ni. Kerana terkadang kasih oleh orang yang kasih akan anak bagi kekasihnya dan keluarga kekasihnya dan hamba bagi kekasihnya dan segala yang terbangsa kepada kekasihnya. Dia kasih sangat pada kekasih dia. Kekasih dia kasih akan anak, dia pun kasih akan anak pada kekasih dia. Kekasih dia kasih akan keluarga dia, mak bapak dia, dia pun akan kasih sama dengan mak bapak kasih dia. Kenapa? Kerana dia kasih akan kekasih dia. Gitu jelah. Buat bandingan ni, buat bandingan. Buat bandingan. Sebenarnya dikasih akan anak kekasih dah, dikasih akan kekasih dia, tapi kekasih dia sangat kasih, sangat sayang pada anak dia, maka dia kasih pada kekasih dia, maka dia akan kasih kepada yang dikasihi oleh kekasih dia, anak, keluarga, hamba dan yang segala terbangsa pada kekasihnya. Hak segala terbangsa pada kekasih dia, barang kekasih dia disayang juga, jaga juga. Sebab apa sayang ke barang ni? Sebab barang ni barang milik kekasih dia. Untuk bandingan, maknanya orang yang benar-benar makrifah akan Allah, hanya kasih akan Allah, tidak ada yang lain. Kalau kasih pada yang lain, hanya semata-mata kerana seseorang kasih akan Allah, Allah kasih kepada yang lain. Umpama Nabi Rasul, umpama orang-orang yang soleh. Orang yang soleh Allah kasih akan Allah, maka kasih akan orang yang soleh. Orang yang derhaka Allah benci. Orang yang kasih akan Allah, maka akan benci kepada orang yang derhaka. Sebab apa? Sebab dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Bukan benci pada yang lain tu, benci kerana dibenci oleh Allah, kerana yang lain tu derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka tiap-tiap makhluk itu semuanya hamba Allah. Maka bila dia kasih akan Allah, kasih akan makhluk Allah. Atas nama kasih akan Allah. Hamba Allah ni termasuk yang derhaka, maka kasih juga kerana hamba Allah. Tapi kena jaga pula situ. Kalau betul-betul kasih akan Allah, makrifah yang sebenar-benar, dia akan kasih kepada segala makhluk Allah, walaupun makhluk yang derhaka sekalipun, sebab ia hamba Allah. Derhaka pun Allah Ta'ala juga. Hak ni jangan laku ni. Laku hak ni kok. Boleh tunggu daripada kapi zindik, jangan main. Ada. Tengok benda maksiat. Ni jangan sebut lah. Jangan potong jangan potong. Dia tengok benda maksiat, alhamdulillah. Alhamdulillah, dia tak pandang pada maksiat, dia pandang pada Allah yang menjadikan perkara maksiat. Ni buat lakon juga. Tengok maksiat, alhamdulillah. Kamu syukur atas maksiat. Saya tidak pandang maksiat, saya pandang Allah. Kamu sampai makam hakiki ke? Saya berlakon, takak lalu dia. Sesak. Kalau potong setakat tu, kata alhamdulillah di hadapan awak maksiat, ajaran sesat mana marilah. Memang sesat lah kalau yang lakon. Kalau yang lakon memang sesat. Tapi sampai makom ni, sebenar-benar sampai makom, terhenti maksiat bila dia kata alhamdulillah. Terhenti, Allah Ta'ala belaka. Bukan dia yang buat. Makhluk tak bekas sama sekali. Maka jika kasih ia akan Rasulullah SAW, nescaya kasih ia akan dia, kerana bahawa suruh bagi kekasihnya, dan kekasih bagi kekasihnya. Maka dan jika kasih ia akan sahabat Allah anhu, maka kerana bahawa mereka itu kasih akan bersuruh Allah, saya akan Rasul. Ni dia panggil ni berantai-rantai. Tapi hak tadi itulah, maka dengan sebab kasihnya, kasih seseorang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun maka dengan sebab kasihnya, kasih yang lain daripada Allah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali beri nampak kau tu, sekali beri nampak kau ni. Kita baca mula tadi kan. Maka jika kasih akan yang lain daripada Allah, maka dengan sebab kasihnya tu balik pada seseorang yang kasih akan Allah, ataupun tu balik kepada yang lain daripada Allah. Boleh pergi belakang. Saya mengaji 2 kali, tu lain-lain tempat rojok dia. Tu mustahak anda ni. Tu mustahak. Kita tanda pun dah. Ia tanda pun dah. Pun tak tanda, ia pun tak tanya. Pengen ada tangan, buat benda pengen. Pun tak tanda, ia pun tak tanya, tak tanda. Orang ngaji pun dah. Suti, tak tahu tempat rojok, kembali ke mana, habis kawang dicari. Mu jumpa dak tu kata tu ke mana? Orang kata aku pun tak jumpa juga. Habis satu ponok dia orang. Mu jumpa dak tu rojok kembali ke mana? Tak tahu. Habis lelah dicari. Suti ni nak tanda. Kita hebat, tak payah tanda. Maka jika kasih ia akan Rasulullah SAW, nescaya kasih akan dia kerana bahunya pesuruh Rasulullah. Kerana bahasa pesuruh bagi kekasihnya, pesuruh tu Rasulullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.